Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amatika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima ketentuan-Mu, jadikanlah kami sabar menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang saya hormati, terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang diraihkan para pegawai Adani Jawatan Kuasa Masjid Jami' As-Salihin Tanjung Darat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Kabar semuanya. Bersemangat waktu huru. Saya tidaklah pandai sangat cakap jauh saja ya. Moga-moga parik raja berpanting bangun sikit-sikit bolehlah ono cara toso walau podo joyo sikit-sikit bolehlah. Pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu memasjidkan masyarakat, memasyarakatkan masjid. Saya kira tajuk ini begitu popular khususnya bagi kita di negeri Selangor, kerana kita nak menjadikan masjid sekarang bukan sekadar tempat untuk sembahyang, tapi menjadi pusat kemasyarakatan. Kami di Pahang, kami tidak guna memasjidkan masyarakat. Kami gunakan perkataan memamakkan masjid. Apa makna memamakkan masjid? Ini satu joke, tapi ada benarnya. Kalau tuan-tuan tengok, kenapa orang suka pergi kedai mamak? Apa sebab? Customer service. Orang suka pergi makan kedai mamak kerana layanan dia. Tidak penting mamak tu handsome ataupun tidak, seksi ataupun tidak, tak mustahil. Tapi cara dia layan kita menyebabkan kita suka pergi melepak di sana. Macam tengok nanti bulan 11 Piala Dunia World Cup akan berlangsung di Qatar selama sebulan. Orang akan lebih suka nak pergi tengok di kedai mamak berbanding tengok di rumah sendiri. Apa sebab? Dia ada satu rasa. Sebab bila di kedai mamak, bahkan kedai mamak kita duduk lama pun dia tetap layan kita. Walaupun kita tak order makanan yang banyak, tapi dia raikan kita. Dan mereka never say no. Kalau kita order apa saja, panggil, "Ayo, sini mari." "Ya bang, abang mau makan bang." "Bagi itu telur lembu ada tak?" Kita saja main, "Telur lembu ada tak?" "Telur lembu apa?" "Sekejap bang, dia masuk." Dia pun, "Abang itu telur lembu habis sudah." Telur lembu pun bagus, dia never say no. Jadi kami bergurau bersama nazir-nazir masjid. Kita ni malu dengan kedai mamak. Macam mana orang boleh pergi kedai mamak? Bukanlah lawa pun, bukanlah seksi, bukan handsome pun, tapi kerana pelayanan dia. Jadi kita nak masjid begitulah. Para pegawainya, jawatankuasanya, seluruh anak-anak karyanya, umpamanya tetamu datang, dia rasa seronok datang ke masjid itu. Tak perlu kita handsome, tapi cara melayan. Nah, ini cara kita lah nak menarik masyarakat. Balik kepada hal masjid, ya, masjid ini tanda keberkatan kampung kita. Macam kita di Kancung Darat ini, apa tanda kampung kita ni berkat? Pernah ditanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, apa tanda satu-satu kampung itu ada berkat?" Kata Umar, "Pertama ente tengok dia punya masjid. Kalau masjidnya lebih cantik daripada rumah orang,
Itu tanda kampung ada barakah. Orang tu tanya lagi, kalau rumah memang masjid lebih cantik daripada rumah orang, apa lagi tanda lain? Yang kedua, ente tengok sembahyang jemaahnya ramai ataupun tidak. Orang tu tanya lagi, kalau memang ramai, apa lagi tanda yang lain tuan? Ente tengok nombor 3, itu kampung dia punya sembahyang subuh ramai ataupun tidak. Maka kalau 3 tanda ini ada, itu kampung ada barakah. Maka menjadi satu cabaran kepada kita, kalau masjid yang kita kasihi, Masjid Jami' As-Salihin ini tak sampai lagi orang sembahyang subuh sampai ke belakang masalahnya, maka cita-cita kita belum sampai untuk menjadikan kampung kita barakah. Sebab itu dalam sejarah Islam syarat dengan kisah masjid. Kalau kita tengok sejarah Islam, Isra Mi'raj itu cerita perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Cerita Ma'al Hijrah itu cerita Nabi bila sampai ke Madinah, yang pertama Nabi buat adalah bina masjid. Sebab itu umat Islam dengan masjid macam ikan dengan air, dia tak akan berpisah. Beza dengan orang munafik, mereka dengan masjid ni dia tak berapa suka sangat. Sehingga kata Nabi, al-munafiq fil masjid ka-tayri fil qafas. Orang munafik kalau masuk masjid macam burung dalam sangkar, dia tak selesa, dia tak sukalah duduk dalam masjid. Tapi bagi orang beriman, masjid ni tempat dia melepaskan kerinduan. Umpama begini, kalau tuan-tuan pergi luar negara, pergi ke Amerika, ke Australia, pergi ke London ke, kita rasa terasing. Tapi bila kita pergi masjid dia, kita rasa wah, kita rasa ada rasa keseronokan. Kita orang beriman. Dan memang bagi orang yang iman kuat, dia pergilah ke mana-mana negara dalam dunia pun, dia mesti cari masjid. Sebab orang Islam dia takkan pisah dengan masjid. Saya pernah jumpa satu orang daripada Kelantan, dia pusinglah Malaysia, pergi Kuala Lumpur ke, pergi Shah Alam ke, pergi mana ke. Kalau dia duduk hotel, hotelnya mesti dekat masjid. Tanya kenapa duduk dekat masjid? Dia kata saya rasa secure kalau duduk dekat dengan masjid. Bila azan, saya turun pergi sembahyang. Kalau masjid tu jauh, hotel saya jauh dari masjid, saya takut saya buat benda kerja tak senonoh. Mungkin pergi urut ke, pergi masaj ke apa, dia tak nak begitu. Orang dia rasa secure dengan masjid. Kita pun kalau pergi luar negara, di mana ada masjid, biasanya di situ ada orang Islam dan ada makanan halal. Jadi kita rasa seronok. Tapi sayang, ada orang pergi ke London 10 hari, haram sekali mencari masjid. Dia nyoping dalam gambar Facebook, dia semua nyoping. Tak adalah nak pergi check in lah sekejap, pergi ke masjid, jumpa orang Islam, tak ada. Pergi ke Hong Kong, haram sekali pun 8 hari dia pergi Hong Kong, pergi ke masjid di tengah bandar Hong Kong itu. Hatta dia pergi Singapura, haram sekali dia pergi ke masjid-masjid yang ada 70 lebih masjid di Singapura, untuk dia nak menunjukkan cinta kepada masjid, tidak ada. Walhal apabila seorang hamba tenggelam dalam rasa terima kasih dan syukurnya, maka di rumah Allah lah tempat dia melepaskan kerinduan.